pantang nampak orang buat solat, dia akan join solat. Saking sukanya buat ibadah kepada Allah. Tapi Nabi kata, walaupun banyak mana dia buat ibadah kepada Allah, nanti dia akan jadi orang yang paling muflis dekat akhirat nanti, disebabkan ketika itulah manusia akan pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam dan kata kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya kamu adalah bapa kepada kami semua. Kamulah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, bantulah kami. Mintalah kepada Allah supaya dipercepatkan hitungan, dipercepatkan bicaraan pada hari ini. Lagi tinggilah kita buat benda yang Allah murka, lagi tinggilah pangkat kita, darjat kita dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhirat nanti yang mana Allah akan perlihatkan kepada manusia bagaimanakah pahala mereka buat sepanjang mereka hidup dekat dunia nanti. Sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, hanya dengan berlaku satu pekikan, kata Allah, bila mana berlaku satu pekikan, which is sangkakala kedua ditiupkan oleh para malaikat, oleh malaikat yang meniupkan sangkakala yang kedua, kata Allah, maka dengan serta-merta fa idzahum jami'un ladaina muhdharun, kata Allah, maka akan berhimpunglah, akan diperhimpungkan ke semua manusia di satu tempat untuk dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a, kata Allah, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang akan dizalimi, yang akan dianiaya sedikit pun. Fala tujzauna illa ma kuntum ta'lamun, maka kamu tidak akan dibalas melainkan menurut amal ibadah yang pernah kamu lakukan. Dekat alam akhirat nanti, dekat pada mahsyar nanti ni, kita akan dibalas mengikut amal ibadah yang pernah kita buat. Kalaulah banyak itu amal ibadah yang kita pernah buat, maka banyak itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau dekat dunia dulu, dekat sekarang kita pernah buat satu kerosakan, benda yang Allah murka, maka itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dikurangkan dan tanpa dilebihkan azab yang Allah akan bagi kepada manusia. Sebab Allah dah janji, fala tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Allah dah janji, kamu pula tidak, ataupun kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amalan kerjaan yang kamu pernah lakukan dekat dunia dulu, tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Maka bila mana manusia dah dibangkitkan dan Allah dah janji akan dibalas segala amalan yang pernah kita buat, segala perbuatan yang pernah kita buat, tak kisahlah perbuatan tu baik ataupun jahat, keduanya akan dibalas oleh Allah tanpa dikurangkan dan tanpa dilebihkan walaupun sedikit balasan tu. Qalu ya wailana man ba'athana, maka tak kala bila mana orang yang kafir akan berkata, bila mana mereka dibangkitkan, orang kafir akan berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, siapakah, celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami daripada tidur kami. Haza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ketika itulah orang muslim ataupun orang yang beriman akan bagi tahu kepada orang kafir tadi, bila mana dia kata, siapa yang berani membangkitkan kami, celakalah kami, siapa yang berani membangkitkan kami daripada tidur kami. Maka ketika itulah orang beriman akan kata, sesungguhnya membangkitkan kamu, sekarang kita berada dekat pada mahsyar seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah. Betul kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan pada mahsyar, kesemua manusia akan terdiam. Kesemua manusia tak mampu nak berkata walaupun sepotong ayat, tak mampu nak tanya khabar jiran sebelah. Adakah kita tak akan perasan siapa duduk sebelah kita? Yes, perasan, kita kenal. Tetapi disebabkan kita tak mampu nak bertanya khabar, tak mampu nak keluarkan perkataan kita walaupun sepotong ayat. Apa sebab dia? Kata para ulama, disebabkan kesemua manusia menilai, disebabkan kesemua manusia melihat, dan kesemua manusia mengingatkan ataupun mengingati apa yang pernah dia lakukan dekat dunia dulu. Kerana dekat akhirat nanti Allah akan bagi segala ingatan yang kita pernah ada dekat dunia, Allah akan bagi kepada kita semuanya. Walaupun dekat dunia dulu kita ni mudah lupa, suruh pergi beli barang sikit, sampai kedai dah lupa apa yang kena beli barang. Tapi ketahuilah, bila mana sampai di alam akhirat, Allah akan bagi ingatan yang kuat kepada kita. Kita akan ingat apa yang pernah kita lakukan daripada kita balik sampailah kita mati. Semuanya kita akan ingat.
Dan ketika itulah kesemua manusia akan terdiam, memikirkan nasib mereka, dan mengingati apa yang pernah mereka buat. Dan kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Kata Allah, sesungguhnya penduduk-penduduk syurga nanti ni akan sangat sibuk. Kata Allah, siapa penghuni syurga, mereka dalam keadaan sangat sibuk, sangat busy. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, disebabkan mereka menikmati apa keindahan, apa kenikmatan yang ada dalam syurga. Saking mereka rasa happynya, gembiranya mereka duduk dalam syurga, sampaikan mereka sibuk nak merasa kenikmatan itu, nak minum air itu, nak try naik itu, nak pergi tengok itu. Sebab apa? Semua dalam syurga, semua yang ada keindahan, semua yang best. And the last ayat yang Allah sambung lagi, yang terakhir sekali untuk pada malam ni, Allah sambung lagi di ayat yang seterusnya, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Kata Allah, mereka dengan pasangan-pasangan mereka, dan mereka yang tengah sibuk dalam syurga nanti ni, hum wa azwajuhum, mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka, fi zilalin, mereka bersukaria di tempat-tempat yang teduh, sambil duduk di atas pelamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kedua-duanya, suami dan isteri itu adalah ahli syurga, gembiralah mereka kerana mereka dijodohkan sampai syurga. Berbahagialah bagi mereka yang suami isteri yang Allah jodohkan mereka sampai syurga. Maka kata Allah, hum wa azwajuhum, dan di antara mereka pasangan ke pasangan, sesama pasangan mereka akan bersukaria ketika mana mereka ditempatkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati sekalian apa yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita boleh tengok dalam satu hadis Nabi SAW, kata Ibnu Jarir At-Tabari daripada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat banyak hadis. Bila mana Nabi menceritakan berkaitan dengan alam akhirat, bila mana Nabi menceritakan berkaitan dengan kiamat, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Kita belum buat lagi berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud, insya-Allah coming soon. Kita dah buat, kita dah shoot dah. Okay, kita dah shoot dah berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud. Tunggu masa untuk release dekat YouTube, insya-Allah. Bila mana Abdullah bin Mas'ud berkata, kerana dia mendengar kata Nabi SAW, apa kata dia? Umat ini terbahagi kepada 3 bahagian dekat hari kiamat nanti ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang alim, di antara ulama dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Kerana dalam kalangan sahabat Nabi bukan semuanya ulama. Setiap sahabat Nabi ada kepakaran masing-masing. Ada juga dalam sahabat Nabi, sepanjang hidup dengan Nabi, dia tak pernah meriwayatkan hadis walaupun satu. Dan di antara para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis juga adalah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah. Tu memang tak payah ceritalah, memang banyak sangat hadis daripada mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika mana bercakap berkaitan dengan alam akhirat, ketika mana bercakap berkaitan dengan kiamat, apa kata dia? Umat ini, umat Nabi SAW akan terbahagi kepada 3 bahagian, ataupun akan terpecah kepada 3 bahagian, kata Abdullah bin Mas'ud. Okay, siapa yang tak sempat boleh tulis dekat ruang komen bawah. At least bantu orang lain yang sempat masuk ni, diorang boleh baca apa yang kita kongsikan di awal. Kata Abdullah bin Mas'ud, umat ini akan terbahagi, which is umat Nabi SAW akan terbahagi kepada 3 bahagian. 1/3 dalam kalangan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1/3 daripada umat Nabi SAW akan masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah. Dan 1/3 yang lain akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah. 1/3 yang lain dihisap, tapi Allah hisap mereka dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Yes, dia ada dosa, tetapi Allah ampunkan dosa dia. Ya, betul, kebaikan dia sangat banyak, dan ramai yang dapat manfaat daripada dia. Ramai yang dapat manfaat daripada dia. Siapa 1/3 akan dihisap oleh Allah, tapi Allah akan permudahkan hisap bila mana dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, 1/3 yang lain datang dengan dosa yang banyak. Mereka datang dosa yang banyak sehinggakan dia firman, ataupun sehinggakan
Dia berfirman, siapakah mereka? Mereka datang dengan satu dosa yang sangat banyak, dan kemudian mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah memberi rahmat kepada mereka yang datang kepada Allah dengan satu dosa yang sangat banyak, yes, dia Islam, dia solat 5 waktu, dia puasa, dia ada zakat, tapi dosa dia sangat banyak. Kemudian dia datang kepada Allah dalam keadaan dosa yang sangat banyak, kemudian dia dihisap. Andai kata Allah akan bagi rahmat Allah kepada dia dan dia dapat syafaat daripada Allah, Allah pun akan bagi syafaat. Nanti saya akan bagi tahu, sebab semalam tak sempat nak kongsikan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kesemua manusia dah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan semalam kita ceritakan sampai bila? Sampai mana semalam? Kita cerita sampai bila mana manusia dihimpunkan dan manusia menunggu-nunggu bilakah masa Allah akan hisap kita, bilakah masa untuk Allah hisap kita satu persatu. Kenapa? Sebab Allah membiarkan kita dalam keadaan kepanasan. Allah membiarkan kita merasai keperitan matahari yang sangat dekat. Lalu bila mana sangat perik, sangat panas, tak tahu bila Allah akan hisap kita, maka bercakaplah di antara manusia, kita kena pergi jumpa orang yang paling Allah sayang. Semestinya orang yang paling Allah sayang adalah golongan para nabi dan para rasul. Ketika itulah manusia akan pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam dan kata kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya kamu adalah bapa kepada kami semua. Kamulah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, bantulah kami. Mintalah kepada Allah supaya dipercepatkan hitungan, dipercepatkan bicaraan pada hari ini. Kata Nabi Adam, aku tak mampu. Aku tak mampu disebabkan dekat dunia dulu aku teringat yang pernah aku lakukan satu kesilapan, yang aku makan satu pokok yang Allah larang. Maka pada hari ini aku takut nak bercakap dengan Allah. Tengok Nabi Adam, dia buat satu kesilapan yang mana kesilapan itu telah pun diampunkan oleh Allah, tetap dia takut nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Adam, nafsi, kamu pergilah jumpa Nabi yang lain. Pergilah jumpa Nabi Idris, pun sama jawapan dia. Jumpalah Nabi Nuh alaihi salam, pun samalah. Di antara para Nabi akan kata, pada masa tu, kesemua Nabi kebanyakan daripada mereka akan kata, aku tak pernah melihat Allah semurka hari ini. Hari ini hari yang paling Allah murka dan kami takut nak bercakap dengan Allah. Pergilah Nabi Idris, pergilah Nabi Nuh, pergilah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan sebagainya. Sampailah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian bila mana dikatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa alaihi salam, kamu diciptakan khusus, kamu diciptakan special. Special kan? Special oleh Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak berapa-apa. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah percepatkan bicaraan, mulakan bicaraan pada hari ini. Sama juga jawapan daripada Nabi Isa alaihi salam, yang mana kata Nabi Isa sama dengan nabi-nabi yang lain, aku tak pernah melihat Allah semurka hari ini. Hari ini Allah sangat murka kepada kita. Dan ketika itulah kata Nabi Isa, pergilah cari nabi yang lain. Padahal kesemua nabi dah jumpa. Tetapi ketahuilah, pada ketika itu hanya tinggal seorang nabi sahaja lagi yang belum lagi manusia ketemu. Belum manusia jumpa lagi, seorang nabi lagi yang kita belum jumpa lagi. Agak-agak nabi yang mana? Agak-agak nabi yang mana kita belum jumpa lagi? Yes, betul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita belum jumpa lagi pada masa tu. Lalu bila mana jumpa dengan Nabi kita, ya Rasulullah, kamu adalah kekasih Allah. Kamu dimuliakan oleh Allah dengan diisra' dan dimi'rajkan oleh Allah. Ketika mana kamu masih lagi hidup, ya Rasulullah, Allah muliakan kamu dengan Allah bertemu dengan kamu. Dan Allah muliakan kamu juga. Boleh naik satu tempat, boleh naik satu sisi yang mana kesemua makhluk belum pernah dan tak akan capai di tahap itu, ya Rasulullah. Maka mintalah kepada Allah supaya percepatkan bicaraan pada hari ini. Maka ketika itulah Nabi akan pergi ke bawah arash. Nabi akan pergi ke bawah arash. Arash Allah ni sangat besar. Okey, insyaAllah kami saya akan buat satu video berkaitan dengan arash. Kita akan bincang berkaitan dengan arash. Arash sangat besar. Besar mana arash? Ketika mana sekarang, waktu sekarang, arash Allah dipikul oleh 4 orang malaikat. Dan bila mana dekat pada mahsyar nanti ni, arash Allah akan tambah 2 orang malaikat lagi untuk memikul arash Allah Subhanahu wa ta'ala.
besar mana arash. Nanti kita akan bincang, bukan topik dia pada malam ni. Maka Nabi akan duduk dekat bawah arash, maka Nabi akan sujud kepada Allah. Dan ketika itu Nabi meminta kepada Allah, Nabi memuji Allah dulu. Dan Nabi kita meminta kepada Allah, wahai Allah, mulakan bicaraan. Bila mana Nabi meminta kepada Allah, maka Allah kabulkan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mulakan bicaraan. Allah kata, angkatlah muka kamu wahai Muhammad, dan berikanlah syafaat kepada siapa saja kamu nak berikan dahulu. Tengok. Maka ketika itulah Nabi akan bagi syafaat kepada siapa saja yang Nabi nak bagi. Syafaat kita bincang semalam, Nabi boleh bagi syafaat. Dan Nabi yang lain pun boleh bagi syafaat juga. Ya, Nabi ada 124,000 orang Nabi keseluruhan. Semua Nabi ada 124,000 orang Nabi. 124,000 orang Nabi ni bukan jumlah yang sikit. 124,000 orang Nabi bukan jumlahnya sangat sikit, sangat banyak jumlah tu. Maka kesemua Nabi Allah muliakan mereka dengan boleh bagi syafaat kepada orang lain. Boleh bagi syafaat kepada orang lain. Dan Allah muliakan juga para malaikat, yang mana malaikat boleh pilih siapa sahaja yang dia nak bagi syafaat. Allah muliakan juga kepada orang yang soleh. Orang yang soleh boleh bagi syafaat kepada siapa yang dia nak. Dan Allah muliakan juga kepada mereka yang syuhada, yang boleh tarik masuk dalam syurga seramai 70 orang. Para syuhada, Allah muliakan mereka dengan Allah bagi kepada mereka 70 orang boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhada yang mati syahid. Mati syahid ada 3 jenis. 3 jenis mati syahid. Kita akan bincangkan nanti ni. Mungkin bukan topik dia lah pada malam ni, tapi mati syahid, para syuhada yang dimaksudkan oleh Nabi, mati syahid yang dimaksudkan oleh Allah, yang mana Allah muliakan mereka dengan boleh bawa masuk 70 orang siapa sahaja yang dia nak ke dalam syurga, adalah syuhada dunia dan akhirat. Syuhada dunia dan akhirat. Apa dia? Mereka yang mati dalam peperangan. Semata-mata mereka join peperangan dan mereka mati dalam peperangan semata-mata niat kerana Allah. Bukan mereka join peperangan semata-mata nakkan harta rampasan. Di zaman Nabi ada di antara golongan-golongan ni yang join peperangan, tetapi mereka nakkan harta rampasan. Dan Nabi dah pesan, andai kata di antara kalian yang join peperangan pada hari ini, antara peperangan yang Nabi sebut adalah peperangan Khaybar. Andai kata kalian join sertai peperangan Khaybar pada kali ini semata-mata kalian inginkan harta, janganlah join, janganlah sertai. Nabi kesemua ya, Nabi, orang yang soleh, malaikat, para syuhada, siapa lagi, dan kesemua para Nabi dah bagi syafaat mereka masing-masing. Maka kata Allah, bila mana kalian dah bagi syafaat kalian masing-masing, maka sampailah giliran aku, bukan macam itulah, sampailah giliran aku untuk bagi syafaat kepada hamba aku, untuk bagi syafaat kepada hamba aku. Kata para ulama, bila mana Allah bagi syafaat, Allah bagi rahmat kepada mereka-mereka yang Muslim, mereka yang Islam tapi masuk neraka, Allah akan bagi syafaat, Allah akan keluarkan mereka daripada neraka. Tengok kasih sayang Allah kepada hamba dia yang Islam. Allah akan keluarkan mereka, Allah akan pilih lah, tapi Allah akan keluarkan mereka saking ramainya yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada neraka. Ketika itu bila mana orang melihat Allah mengeluarkan ramai sangat manusia daripada neraka, apa kata mereka? Dah tak ramai yang tinggal dalam syurga, ataupun memang kesemuanya sudah pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda dia? Saking banyaknya, saking ramainya manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan mereka yang melihat, mereka kata, habis kesemuanya manusia Islam berada dekat neraka dikeluarkan oleh Allah. Padahal ada lagi, tapi disebabkan terlalu ramai manusia yang dikeluarkan oleh Allah, maka mereka kata sudah tidak ada sisa berbaki orang Islam dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih lagi ada lah. Ni kita dah akan masuk topik bila mana Allah nak mulakan bicaraan, bila mana Allah nak mulakan perhitungan, bila mana Nabi dah minta kepada Allah supaya Allah mulakan perbicaraan, Allah mulakan perhitungan pada kali ini, maka Allah datangkan Al-Mizan. Al-Mizan saya dah cerita dalam video yang sebelum ni. Dalam dekat YouTube saya ada cerita berkaitan Al-Mizan macam mana. Boleh pergi tengoklah. Sebab saya takut bila mana kita bincang Al-Mizan, takut sampai situ je pada malam ni. Okey, Al-Mizan panjang juga perbicaraan dia. Okey, kalau nak dengar Al-Mizan sekilas lalu, boleh pergi dekat YouTube.
YouTube saya ada Al-Mizan, saya dah buat. Jadi bila mana Allah dah letakkan Al-Mizan, Al-Mizan adalah penimbang. Kata para ulama, Al-Mizan tujuan dia adalah untuk menimbang pahala manusia dan dosa manusia. Itu tujuan Al-Mizan. Al-Mizan untuk menimbang pahala manusia dan dosa manusia. Itu tujuan dia. Maka bila mana bila mana Allah memanggil seorang demi seorang untuk dihisap, untuk dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah para nabi, dihitungkan, dihisap oleh Allah. Para nabi pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi akan dihisap, para rasul akan dihisap, para syuhada akan dihisap. Maka dipanggillah pula orang yang soleh. Bila mana nabi, rasul dah selesai, bila mana para syuhada dah selesai, maka Allah panggil pula orang-orang yang soleh. Kemudian bila mana ramai dah pergi, orang yang soleh dah pergi, maka ketika itu berbakilah sisa-sisa yang tinggal, iaitu mereka-mereka yang musyrikin, mereka-mereka yang musyrik, mereka-mereka yang syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala mereka melihat orang yang beriman, tak kala mereka melihat orang Islam dihisap syurga, dihisap syurga, dihisap syurga, ketika itulah mereka sangat-sangat dengki dan mereka risau dengan nasib mereka. Mereka risau dengan nasib mereka. Sebab apa? Mereka melihat seorang hisap syurga, seorang hisap syurga, seorang hisap syurga. Mereka risau dengan nasib mereka kerana mereka tahu apa yang pernah mereka buat dekat dunia dulu. Lagi kuat mereka melakukan benda yang Allah murka, lagi tinggilah pangkat mereka dekat, ataupun lagi tinggilah darjat mereka dekat neraka. Lagi tinggilah kita buat benda yang Allah murka, lagi tinggilah pangkat kita, darjat kita dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara yang tinggi pangkat juga, antara yang tinggi pangkat dekat neraka nanti ni, antaranya adalah of course Iblis, syaitan, Dajjal, siapa lagi, Fir'aun, Namrus, siapa lagi, dan kesemuanya lah, kesemuanya antara yang tinggi darjat, antara tinggi pangkat mereka dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang amalan mereka lebih banyak daripada amalan yang buruk dan sebaliknya, ketika itu mana dipanggil, maka kesemua manusia akan melihat buku catatan mereka. Setiap daripada kita, setiap manusia dia ada buku catatan masing-masing, dan setiap orang akan melihat buku catatan dia sendiri, yang mana malaikat akan mencatat daripada setiap detik yang kita buat, setiap saat yang pernah kita buat, yang pernah kita lakukan, itulah yang akan dicatat oleh para malaikat. Apa jua yang kita pernah lakukan, itu yang akan dicatat oleh para malaikat. Sebab itulah ketika mana mereka yang melihat buku catatan mereka, bila mana mereka diperlihatkan buku catatan mereka, apa kata mereka? Celakalah kami, celakalah kami, kata mereka. Buku amalan ataupun buku catatan amalan apakah ini? Tidak ada satu pun yang tertinggal, kesemuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah benda tu besar ataupun benda tu kecil, kesemuanya ditulis dan kesemuanya akan dihitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ditinggalkan satu saat. Maka ketika itulah bila mana mereka melihat buku catatan mereka, terkejutnya mereka. Sebab apa? Semua dicatat. Sampaikan orang kafir kata, celakalah kami. Buku amalan apakah ini? Buku jenis amalan apakah ini? Kesemua yang dicatat yang pernah kami lakukan, setiap saat, setiap detik, setiap minit, setiap jam, semuanya ditulis. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ucapan kita, tidak ada satu perbuatan kita, melainkan perbuatan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat raqib dan malaikat atid. Anything kita buat, kita post dekat IG, kita post dekat Facebook, kita share benda-benda yang boleh mengaibkan orang, itu sangat besar. Pada mahsyar nanti ni, kebanyakan dalam kalangan manusia, dosa mereka banyak dengan manusia yang lain. Dosa mereka banyak dengan manusia yang lain. Mereka nak masuk syurga, tetapi tersangkut disebabkan dosa mereka dengan manusia yang lain. Sebab apa? Mereka suka share benda-benda yang boleh mengaibkan orang. Mereka suka share benda-benda yang boleh menimbulkan pergaduhan sesama manusia. Ingat, siapa yang kongsikan sesuatu yang boleh mengaibkan seseorang, nanti dekat pada mahsyar, ni kata Nabi janji, barang siapa yang buka satu aib, barang siapa yang buka aib manusia yang lain, nescaya Allah akan buka aib mereka dekat dunia dan dekat akhirat. Ustaz, saya tak share, Ustaz, saya tak buka aib orang, saya dah tekan button share. Share pun dikira, share pun dikira buka aib orang. Tambah-tambah sekarang macam-macam benda berlaku.
Tambah-tambah sekarang macam-macam benda berlaku. Dan barang siapa yang mengutuk orang dekat laman sosial ataupun berdepan-depan, maka itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu hadis Nabi yang panjang. Hadis ni panjang. Kata Nabi, ada satu hadis yang mana saya rasa sangat sesuai untuk saya kongsikan kepada anda. Kata Nabi, ada seorang ni adalah ahli ibadah. Ada seorang manusia ni, dia adalah ahli ibadah. Solat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Tak cukup dengan itu dia keluarkan zakat yang sangat banyak. Tak cukup dengan itu dia pergi umrah, dia pergi haji. Dia adalah ahli ibadah. Dia sangat suka buat ibadah kepada Allah. Tak cukup dengan itu dia ajak kawan-kawan yang lain buat ibadah yang sama. Maknanya dia apa? Dia suka buat ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW. Di antara orang banyak beribadah kepada Allah, kata Nabi. Tetapi kata Nabi, walaupun dekat dunia dulu dia buat macam-macam ibadah, macam-macam pahala yang dia buat, sesungguhnya ketahuilah, bila mana orang ini berada dekat pada mahsyar, dialah orang yang paling muflis. Dialah orang yang paling muflis dekat alam akhirat nanti. Dia buat macam-macam ibadah, solat tak pernah tinggal. Tak cukup dengan itu dia bersumbang, dia buat sedekah. Tak cukup dengan itu dia buat zakat yang sangat banyak. Tak cukup dengan itu dia pergi umrah, dia pergi haji. Tetapi bila mana dia sampai dekat pada mahsyar, bila mana dihisap, dia dapati dialah antara orang yang paling muflis. Dialah orang paling miskin dekat alam akhirat nanti. Dan ketika itulah Nabi tanya kepada para sahabat, adakah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan muflis akhirat? Adakah kalian tahu apakah yang dimaksudkan dengan muflis akhirat? Dan ketika itulah para sahabat kata, ya Rasulullah, muflis akhirat adalah mereka yang tidak ada duit. Maka kata Nabi, muflis akhirat untuk umat aku adalah mereka yang Islam. Nabi kata, mereka awqama qala, mereka Islam, mereka buat ibadah, rajin bagi duit dekat mak ayah. Pantang lihat orang yang susah, dia akan bantu. Pantang lihat orang yang susah, dia akan share, bagi orang lain bantu juga. Pantang lihat majlis ilmu, dia akan tekan button share. Pantang nampak orang buat solat, dia akan join solat. Saking sukanya buat ibadah kepada Allah. Tapi Nabi kata, walaupun banyak mana dia buat ibadah kepada Allah, nanti dia akan jadi orang yang paling muflis dekat akhirat nanti, disebabkan, tengok kata Nabi, disebabkan kesemua pahalanya akan diberikan kepada orang yang lain yang pernah dijahati. Kesemua pahala yang pernah dia buat dekat dunia dulu, bila mana dia sampai dekat akhirat, kesemuanya akan diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia buat jahat. Kesemuanya akan diberikan. Okey, bila mana kita dihisab oleh Allah, contoh nama si fulan bin si fulan dipanggil, contoh nama Muhammad Aiman, okey, Muhammad Aiman J003, contoh, ni contoh. Bila mana dipanggil Muhammad Aiman datang ke depan, maka ketika itulah manusia akan diperlihatkan pahala mereka. Pahala Allah akan perlihatkan kita, pahala kita Allah akan perlihatkan kepada kita. Kita akan boleh nampak pahala kita berbentuk sebesar gunung ke macam mana ke, wallahu alam. Dan Allah akan perlihatkan juga kepada kita dosa kita. Allah akan perlihatkan kita kepada dosa kita. Lalu bila mana dihitung, selesai dihitung oleh Allah, dosa dia sangat banyak. Bila mana si fulan bin si fulan ni dihitungkan oleh Allah, dihisap oleh Allah, dosa dia sangat banyak. Tetapi bila mana Allah tanya, siapa di antara kalian yang nak buat tuntutan dengan manusia ini? Siapa di antara kalian yang nak tuntut dengan manusia ini? Maka datanglah seorang demi seorang, ya Allah, dia pernah sakiti aku dulu. Ya Allah, dia pernah dia pernah terajang aku dulu. Ya Allah, ya Allah, dia pernah kutuk aku dulu. Ya Allah, ya Allah, dia pernah sharekan keaiban aku dulu kepada orang lain. Ya Allah, dia pernah memburuk-burukkan aku kepada orang lain. Maka hari ini, ya Allah, aku nak pahala dia. Maka Allah izinkan, Allah akan bagi pahala sampai mana dia buat dosa lah. Maka diberilah pahala, seorang demi seorang akan datang. Andai kata share kita tu, andai kata kita posting dekat Facebook, contoh ni ulama nak bagi kita gambaran, andai kata kita posting dekat Facebook kita benda yang boleh mengaibkan orang, andai kata yang melihat posting tu seramai 1000 orang, maka 1000 orang lah akan datang untuk tuntut seorang demi seorang, tuntut keadilan ke atas mereka, tuntut bela ke atas mereka. Ya Allah, dia pernah buat sakiti aku dulu. Ya Allah, ya Allah, dia pernah dia pernah scam aku dulu, contoh. Maka diberilah pahala setiap orang yang datang. Dan ketika itulah kata Nabi, bila mana ramai sangat yang datang dan pahala dia dah habis, pahala si fulan dah habis, dah dibagikan ke semua orang, hanya berbaki dosa ni saja sangat banyak, pahala dah habis. Ketika itulah Allah perintahkan kepada malaikat untuk ambil dosa orang-orang yang dia buat jahat, bagi kepada orang ini. Maka ditimbungkanlah dosa ke atas mereka, ditimbungkan ke atasnya.
maka berguni-gunilah, bergunung-gununglah dosa yang dia akan dapat. Dan ketika itulah kata Nabi, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita suka share benda-benda yang belum tentu lagi betul ataupun tidak. Andai kata benda tu yang kita share, benda yang betul, kita membuka aib orang. Andai kata benda tu betul, kita membuka aib orang. Kalau benda tu salah, kita memfitnah orang. Sebab itulah lebih baik, kata guru kami, perbanyakkan media sosial anda dengan benda-benda yang boleh bagi manfaat kepada orang. Perbanyakkan media sosial kita dengan benda-benda yang boleh bagi manfaat kepada orang. Kenapa? Bila mana kita dah mati nanti ni, dan media sosial kita masih lagi ada, dan ramai yang boleh tengok dekat media sosial kita apa yang kita kongsi, maka dekat alam akhirat nanti kita akan melihat pahala kita masuk. Sebab apa? Sebab kita kongsikan benda-benda yang baik. Dan sebaliknya lah, kalau kita kongsikan benda-benda yang tak baik, sebaliknya kita akan dapati dosa kita masuk. Kenapa dosa masuk? Sebab apa? Orang dah tengok, orang ikut apa yang kita buat, benda yang tak elok. Dan ketika mana seseorang tu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah dia selesai dihisap. Anda kata dia ni ahli neraka, maka Allah akan bagi buku catatan kepada mereka. Andai kata Nabi, andai kata tangan yang akan ambil buku catatan itu adalah tangan kiri yang akan angkat untuk ambil buku catatan itu, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Dan sebaliknya, andai kata yang angkat itu, yang menerima buku catatan itu adalah tangan yang kanan, ketahuilah dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga ni akan sangat sibuk ketika mana mereka menikmati keindahan syurga, kesenangan yang berada dalam syurga. Dan beruntunglah bagi mereka, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun, kata Allah. Dan beruntunglah bagi mereka yang boleh masuk syurga bersama pasangan mereka, suami dan isteri boleh masuk syurga. Jodoh sampai syurga, itulah jodoh sampai syurga, dimasukkan oleh Allah kedua-duanya. Maka berbahagialah, kata Allah. Kenapa? Sebab mereka berdua, pasangan itu akan bersukaria, kata Allah, hum wa azwajuhum fi zilalin. Bersukarialah mereka di tempat-tempat dalam syurga, berteduh di tempat-tempat yang sedap, berteduh di tempat yang menenangkan hati dan sebagainya. Dan mereka lah di antara orang yang paling bahagia dekat alam akhirat nanti. Itu pun kalau kedua-duanya boleh masuk syurga. Kita minta doa kepada Allah, biar kesemua orang kita sayang boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Aminkan doa ni. Kita jom aminkan doa ni. Dan di antara kata Nabi SAW, hadisnya sahih juga. Apa kata Nabi? Antara bila mana kita dihadapkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, contoh siapa tadi? Muhammad Aiman ke contoh, dipanggil oleh Allah Muhammad Aiman dan sebagainya. Bila mana Muhammad Aiman dipanggil oleh Allah, maka kata Nabi, mereka akan hisap ataupun dia akan dihisap. Dan hisap pertama Allah akan tanya kepada manusia adalah bagaimana solat mereka. Inna awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah amalihi solah, kata Nabi, atau kama qala. Antara ibadah yang pertama sekali yang Allah akan tanya kepada manusia adalah solat mereka. Bagaimanakah solat mereka? Dan kata Nabi, andai kata solat mereka baik, maka sempurnalah sekali-kaliannya. Tapi andai kata solat pun dah tercicir, solat pun dah macam-macam benda, dah ada kerosakan, kekosongan dekat solat, maka berhati-hatilah kalian. Maka bila mana buku catatan seseorang tu diberikan dengan tangan kanan, dan ada kata Nabi SAW juga dalam satu hadis Nabi yang lain, kata Nabi, ada di antara golongan manusia yang menerima buku catatan dia dengan tangan kanan dan tangan kiri. Dan barang siapa yang menerima buku catatan dengan tangan kiri, kata Nabi, ketahuilah dia adalah ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kafir pula macam mana dengan nasib mereka? Orang kafir bagaimana dengan nasib mereka? Bila mana orang kafir melihat seorang demi seorang ahli syurga. Orang kafir bila mana mereka melihat keadaan seorang demi seorang, bagaimana mereka menerima buku amalan mereka. Seorang demi seorang terima buku amalan mereka. Dan ketahuilah bila mana orang kafir, orang bukan Islam, orang yang musyrikin melihat seorang demi seorang menerima buku amalan mereka, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah mereka menjadi ketakutan yang terlampau, sangat-sangat takut. Dalam Quran Allah ada sebut, Allah ada sebut ketika mana dalam keadaan suasana macam tu, Allah kata ketika mana orang musyrikin, orang kafir melihat dalam suasana macam tu, mereka akan kata, alangkah baiknya dulu dekat dunia dulu aku menjadi tanah, bukan menjadi manusia. Biarlah jadi tanah, walaupun dipijak, dihina, lebih baik jadi macam tu, kerana jadi tanah tidak ada dosa dan tidak ada pahala.
daripada menjadi manusia yang ada dosa dan ada pahala. Sebab apa? Saking takutnya orang musyrikin pada masa tu, saking takutnya orang kafir pada masa tu. Sebab apa? Mereka dah tahu nasib mereka macam mana. Sebab tu mereka kata, alangkah baiknya kalau kami dihidupkan, diciptakan oleh Allah menjadi tanah, bukan menjadi manusia. Dan ketika itu jugalah Allah akan memperlihatkan bagaimana suasana neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan kata Nabi, bila mana manusia diperlihatkan neraka, kesemua manusia akan terduduk dengan dua lutut mereka saking takutnya melihat neraka Allah Subhanahu Wa Taala, melihat dan mendengar suara daripada neraka. Allah akan beri keizinan kepada neraka untuk memperlihatkan, untuk memperdengarkan suaranya. Dan Al-Mizan pun dah bersedia untuk menghitung seseorang. Dan andai kata seorang itu banyak pahala mereka dan tidak banyak dosa yang mereka buat sesama manusia, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana dah selesai apa sebagainya, maka kita akan melalui satu fasal, iaitu fasal titiang sirat. Kita akan lalui satu fasal titiang sirat. Ada orang kata Nabi, secara ringkas, ada orang yang boleh melepasi titiang sirat. Ada orang kata Nabi, sekali pijak sahaja dekat titiang sirat, maka akan terjunam masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan ulama mengibaratkan seperti dilompat ke dalam kolam renang. Sampaikan ulama mengibaratkan seperti dia melompat ke dalam kolam renang. Okay, jadi itu di antara perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Adakah bermanfaat, adakah best ataupun sangat best sharing kita pada malam ni? Okey.